rasa ini adalah hukum karma yang terpaksa diterima oleh Muhyiddin Muhammad Yassin. Ukuran daripada tindakannya mengkhianati perjuangan persatuan dalam kerajaan PH ini. Jadi sekarang ini pengkhianatan itu telah, orang kata bala itu telah terpulang balik kepadanya. Itulah dia sekarang ini. Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri kalau tidak berlaku pengkhianatan. Pengkhianatan itu dilakukan oleh beliau bersama dengan Azmi Nali dan dicampur dengan tindakan daripada Hamzah Zainuddin daripada UMNO yang telah berhijrah bersama dengan Muhyiddin Yassin. Jadi perasaan itu sekali perasaan telah dirundung oleh satu kekesalan yang tidak, orang kata, tidak dapat nak diselesaikan oleh beliau. Maka beliau telah meletakkan kesalahan itu kepada Ismail Sabri. Walhal Ismail Sabri, kalau kita nak kira, dia tidak ada apa-apa pun. Dia diangkat, dia hanya bidan terjun saja. Orang yang mengangkat ialah Muhyiddin, beliau sendiri yang telah mengangkat akan memberi persetujuan. Dan UMNO pelantikan Ismail Sabri itu bagaikan orang mengantuk di sorong bantai saja, sebab dia akan mengambil kesempatan atas kuasa yang diberi pada Ismail Sabri itu. Jadi tak bolehlah dia nak menyatakan, nak menyalahkan apa yang berlaku terhadap negara ini mengenai kenaikan harga barang yang tidak ada sebagai agenda untuk membantu rakyat kepada Ismail Sabri semata-mata, tapi patut ditanggung juga ada atas batu kepala jemala di atas belakangnya. Begitu juga dengan PAS yang telah menumpangkan untuk sama-sama menubuhkan kerajaan yang diistilahkan sebagai tebuk atap itu. PAS juga bertanggungjawab dan tak boleh nak menyalahkan Ismail Sabri. Tapi dalam hal ini saya tidak melihat PAS menyalahkan Ismail Sabri, cuma PAS tidak berkenan dengan UMNO yang berpihak, yang digolongkan sebagai golongan kluster mahkamah. Sebab itulah di Kelantan, Terengganu dan Kedah, PAS mengadakan gabungan bersama dengan Ismail Sabri. Walaupun gabungan itu kurang disetujui oleh Muhyiddin melalui PN. Jadi itu yang berlaku sekarang. Itulah kelam kabut. Hubungan politik kelam kabut. Pembangunan negara pun kelam kabut di segi pengkhianatan. Kata kuncinya di sini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Muhyiddin dan Azmi tempoh hari. Jadi Muhyiddin Yassin tidak boleh nak meletakkan kesalahan itu kepada Ismail Sabri. Sebab itulah kalau ada menyatakan bahawa beliau perlu dilantik sebagai timbalan menteri dan untuk membantu Ismail Sabri dan sebelum ini dah menjadi pengurusi dan kuasa pemulihan negara. Sebenarnya itulah kuasa yang ada padanya. Dalam arti kata lain, telah berlaku pembahagian kuasa di antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya hakikatnya. Jadi beliau tak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Cuma di segi official yang untuk mengumum sesuatu itu mestilah kuasa Perdana Menteri. Prerogatifnya berada di Perdana Menteri. Tapi yang membuat tindak tanduk, arahan dan sebagainya terletak kepada Muhyiddin Yassin. Begitu juga soal yang dihadapi oleh UMNO sekarang ini yang telah menyebabkan UMNO naik bingung, iaitu mengenai pindaan perlembagaan. Saya yakin pindaan perlembagaan itu dicampuri ataupun ikut dicampuri oleh Muhyiddin dan Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri. Menyebab itulah pindaan perlembagaan untuk membolehkan UMNO mengadakan pemilihan partinya selepas 6 bulan pilihan raya masih lagi tergantung dan tidak ada kata putus. Dan besar kemungkinan ROS tidak akan memberi kebenaran kepada UMNO, ataupun kalau kebenaran itu diberi, mungkin di segi relatnya berlakunya selepas pemilihan akan datang, selepas pilihan akan datang, bukan sewaktu ini. Jadi ini kita jelas menunjukkan bahawa kerajaan sekarang ini kerajaan yang dikuasai oleh Muhyiddin Yassin, oleh Ismail Sabri. Ismail Sabri lebih pada tukang angguk je, tukang ikut je. Tapi segala arahan-arahan polisi kerajaan dan sebagainya masih lagi terletak di tangan Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan PAS. PAS tukang support je. Cuma sekarang ini Muhyiddin berdepan dengan masalah kluster mahkamah dalam UMNO itu. Bagi kluster Putrajaya sudah 100% mereka bersama dengan Muhyiddin. Sebab itu ada usaha untuk pengetahuan Z yang sampai kepada saya, ada maklumat yang menyatakan bahawa Ismail Sabri dan kluster mahkamah, kluster Putrajaya akan bersatu dan PAS. Mungkin pembentukan satu jajaran baru akan berlaku. Itu maklumat desas-desus yang saya dengar. Itu hakikat yang berlaku terhadap kerajaan Ismail Sabri ini dalam menghadapi
tentangan ataupun ugutan daripada Mahyudin Mak Yassin. Jadi kalau orang dia, kuncu-kuncu dia tu buat andaian ataupun cadangan supaya Mahyudin menjadi Timbalan Perdana Menteri, itu adalah satu benda yang kita rasa tidak pelik. Dan sebenarnya kalau mereka boleh, mereka mampu dan ada usaha kat dia juga untuk terus menaikkan semula Mahyudin untuk comeback ke kursi Perdana Menteri sekali lagi. Itu beliau sebut sewaktu dia di malam akhir dia membuat pengumuman untuk berundur. Jadi benda itu masih berlaku dalam perkiraan orang bersatu. Ya. Okey. Jadi itulah keadaannya. Jadi apa pandangan Tok T berkenaan tentang ucapan Tuan Guru Presiden? Dia dalam soal ini, dalam soal menggunakan agama sebagai isu politik ini adalah satu benda yang tak boleh lari daripada PAS, khususnya Presiden ini. Sebab kalau umpama beliau seorang peniaga, beliau tidak tahulah nak meniaga benda lain selain daripada meniaga agama. Kalau orang lain, orang yang ada pelajaran, orang yang ada pendidikan politik, orang yang fikir terbuka, dia boleh menggunakan pelbagai isu ekonomi, isu keselamatan, isu sosial, isu pendidikan, boleh dijual untuk dijadikan modal politik. Tapi kerana beliau tidak ada maklumat atau pengetahuan yang lebih mendalam mengenai itu, maka beliau teruslah menjadikan isu agama sebagai isu klasi, walaupun isu itu adalah klasi dalam politik, tapi terus digunakan. Lagipun isu itu merupakan isu yang teramat lazat bagi setengah awam Melayu, biasanya yang tidak berpendidikan dan berada di kawasan Melayu, di Kelantan, Kedah dan Terengganu, maka mereka terpaksa menjualkan isu itu. Tapi isu berkenaan sudah tidak laku sejak dari dulu lagi untuk di negeri-negeri pantai barat seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan sebagainya. Jadi isu itu hanya isu yang sinonim dengan masyarakat yang berada di luar. Seperti mana kata Tan Sri Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid dulu, di mana ada padi, di situlah ada PAS. Di mana ada masjid, itulah ada PAS. Maknanya isu-isu laku di peringkat negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis saja, negeri-negeri yang banyak Melayu, negeri yang tidak ada Melayu ataupun Melayu yang cerdik, benda itu tidak terpakai lagi. Jadi bagi beliau, isu itu tidak akan tamat kecuali beliau telah tutup mata, dan mungkin disambung oleh orang lain, kerana itulah modal yang digunakan oleh PAS sejak zaman dulu lagi. Saya berada di Kelantan, saya membesar di Kelantan, saya anak Kelantan, saya dididik oleh politik PAS yang sedemikian rupa. Kalau baca buku saya yang saya tulis dalam buku Tok Guru dalam Mataku, saya menceritakan macam mana taksubnya orang PAS waktu, termasuk saya sendiri, kepada doktrin yang diajarkan oleh PAS. Tak boleh berkawan dengan orang kafir, tak boleh mengambil orang kafir sebagai kawan dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, apa yang diucapkan itu, yang dilafazkan itu, yang dipegangkan itu telah berubah. Sekarang ini PAS bukan tidak berkawan dengan orang kafir, tidak mengambil orang kafir sebagai wali ataupun pemimpin, tidak lagi tidak menyokong. Apa kita dengar ucapan Haji di Pilihan Kecil di Tanjung Piai tempoh hari, siap dengan berpantung lagi supaya keluar ramai-ramai undi MCA kawan kita. Jadi dengan automatik ayat yang dia katakan itu sudah tidak terpakai lagi. Jadi dia menyatakan orang Melayu yang tidak undi PAS dan mengundi PH dalam pilihan sebagai jahil, sebenarnya tidak. Sebenarnya terbalik. Yang jahil ialah orang yang menyatakan itu. Beliau yang jahil. Beliau sebenarnya yang jahil. Tapi kerana isu politik ni merupakan isu yang cukup lumayan baginya, isu ini digunakan untuk memacin rakyat, mengundi rakyat, maka beliau gunakan lagi. Tapi benda ni Zaid, bagi saya tak perlu dibusar, tak perlu dibimbang, kerana isu ini akan berakhir. Sebab kesedaran politik itu, dinamika politik telah merubahkan persepsi yang dicuba terus dimainkan oleh Presiden PAS itu. Dan dalam pilihan raya ni saya tengok, insya-Allah kalau tak kena gaya, makin ramai orang jahil dalam politik. Maksudnya makin ramai orang mengundi PH dalam pilihan raya ni. Sebab mereka telah melihat beberapa waktu pimpinan yang dikendalikan oleh warak, tapi ternyata gagal. Hari ini si warak PAS telah memimpin kerajaan bersama orang yang kuat
semangat Melayu dalam PN, dalam PN iaitu Mahyudin Yassin. Tapi apa yang mereka buat? Mereka menyatakan bahawa Melayu tertindas, Islam tertindas dan raja sendiri pun terusik apabila PH memerintah. So mereka tidak membuktikan satu persatu, memperincikan apakah benda yang telah terusik itu. Mahyudin, saya secara personal menghantar surat kepada beliau, meminta beliau menyenaraikan apakah benda-benda yang telah menjejaskan kedudukan Islam dan Melayu. Tapi sampai sekarang beliau tidak menjelaskan. Beliau hanya menyatakan bahawa kita bimbang dengan kedudukan. Bimbang, tapi benda tak berlaku. Bimbang ni adalah satu perasaan, satu rasa ilusi. Ilusi itu lebih kepada digunakan untuk memancing orang supaya menolak PH dan bersamanya. Itu saja. Jadi hakikatnya tidak seperti mana yang katakan itu. Jadi jahil yang disebutkan itu, kalau tidak mengundi itu, tak perlu takut, tak perlu bimbang lah. Sebab itu hanya adalah satu modal politik yang sudah klasik, tapi terus dimainkan oleh Hadi kerana dia tidak ada modal lain lagi untuk berniaga dalam politik kecuali memperalatkan agama dan menonggangkan agama. Jadi sebab itulah sekarang ini orang telah menuduhkan beliau ni, PAS ni, sebagai parti yang telah menonggang agama. Itu hari. Ya, dia sangat